bagi mereka yang ingin melakukan umrah dan dia ingin berniat umrah, disunatkan melakukan beberapa perkara. Yang pertama, disunatkan dia memotong bulu ari-ari, mencabut bulu ketiak, memotong misai. Memotong misai ni maksudnya anda misai lah. Memotong kuku dan dia basuh kepala dia, basuh kepala dia dengan guna syampu biar wangi, sebab orang lelaki dia akan berada dalam keadaan berbuka, dia akan buka kepala dia akan tidak menutup kepala. Orang perempuan pun sunat jugalah dengan dia bersyampu dan sebagainya kepala. Kemudian bagi orang lelaki yang nak masuk ke kota Mekah, sunat dia mandi terlebih dahulu. Sebab itu kita sendiri biasa secara asasnya kita akan mandi sunat ihram. Kalau orang dulu, dia mandi ihram dulu, lepas tu dia berihram, lepas tu dekat nak masuk Mekah nanti dia mandi sekali lagi sebab nak masuk ke kota Mekah. 2 kali mandi. Tapi hari ni sekali rap je, bas tak berhenti. Okey, siapa nak mandi sebelum masuk Mekah? Tak ada dah. Bas pun nak cepat. Jadi biasanya kita akan mandi mula-mula sebelum kita berniat umrah. Jadi kalau macam daripada Malaysia terus ke Makkah Al-Mukarramah, bila nak mandi? Di rumah. Mandi di rumah masing-masing. Jangan dalam kapal terbang mandi, manggah apa namanya pramugari nanti. Syuh mandi. Lain kali orang belakang, air dah tak ada, semuanya istinja guna tisu sudahnya. Okey. Dan yang ketiga, orang lelaki disunatkan memakai 2 kain. Satu kain dijadikan kain sarung, dipanggil sebagai izar, satu lagi sebagai penutup badan. Yang wajib orang lelaki menutup aurat. Kalau dia contoh tak nak pakai izar, dia tak nak pakai penutup badan tu, dia panggil ridak, kain ridak. Dia nak pakai kain je, boleh juga, tapi orang nak terkejut, maklah kata seorang-seorang macam ni je. Biasanya kita akan pakai kain izar tu, kain yang tidak berjahit tu, dan kita selepang badan kita dengan satu lagi kain. Ini disunatkan bagi orang lelaki dan rata-rata jemaah saya tengok memang begitulah. Dan disunatkan kain itu berwarna putih. Untuk orang perempuan senang, orang perempuan dia boleh pakai apa saja pakaian yang dia ingin pakai. Nak pakai pakaian putih pun tak apa, tak warna putih pun tak ada masalah. Okey, afdalnya orang lelaki kain ihram dia berwarna putih. Kalau ada syarikat travel nak buat kain umrah warna oranye, dia ikut, terkejut orang nanti. Itu je lah, masuk khabar kan, jemaah oranye orang panggil. Okey, muslimat apa warna yang disebut, yang dituntut? Saya cuba cari juga, tapi saya tak jumpa dalam kitab-kitab fiqh disebut orang perempuan sunat warna apa. Cuma disebut izar bagi lelaki itu sunatnya putih. Jadi wallahu alam, mudah ceritanya putih lah. Biasanya putih. Tapi kalau jemaah perempuan tak nak pakai warna putih, ya silakan. Ada juga jemaah warna hitam. Kalau jemaah dari Indonesia biasanya berwarna-warni. Tak ada masalah. Cuma secara amanah ilmunya, saya cuba cari, saya belum jumpa lagi dalam kitab mazhab kita yang menyatakan jelas pakaian orang perempuan tu sunat warna apa. Yang saya jumpa pakaian lelaki sunat berwarna putih. Tapi mungkin juga orang perempuan disunatkan pakaian putih juga. Sebab biasanya hukum lelaki dengan perempuan ni tidak berbeza. Wallahu a'lam. Dan orang lelaki atau juga orang perempuan, dia boleh mewangikan badan dia, dan disunatkan sebenarnya sebelum dia berpakaian ihram, sebelum dia berniat umrah, dia ambil minyak wangi, dia sapu di badan dia. Jangan sapu di kain umrah atau baju yang kita nak pakai, di badan kita. Kita ambil minyak wangi, sapu di badan kita, lepas tu baru kita pakai pakaian umrah, walaupun nanti bau tu dia melekat ke baju kita, tak ada masalah. Sebab kita tak pakai di baju, kita pakai di badan. Kemudian masa kita niat umrah, kita tak dianggap melakukan masalah, sebab kita wangi sebelum niat. Jangan lepas niat baru kita mewangikan badan, sebab dia termasuk di antara perkara yang dilarang ketika umrah. Dan apabila kita sudah berniat, disunatkan kita bertakbir, ataupun sunat bertalbiyah. Disunatkan kita bertalbiyah. Dan macam mana niat? Niat dalam hati tuan-tuan. Saja aku melakukan umrah kerana Allah Ta'ala, itu niat dulu.
Bahasa Arabnya nawaitul umrah wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Saja aku melakukan umrah dan berniat kerananya kerana Allah Ta'ala. Tapi dalam hati kita, ikutlah kita niat. Bila niat saja aku masuk dalam ibadah umrah, berniatlah dia ketika itu. Dan selepas dia berniat saja, sunat dia bertalbiyah. Mula-mula sunat dia apa? Dia sebut labbaik Allahumma bi umratin labbaik. Lain sikit. Awal-awal je. Sunatnya begitu. Dia nyatakan tapi pelan-pelan. Labbaik Allahumma bi umratin labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la syarika lak. Oh, dia bertakbir dengan kuat. Labbaik Allahumma labbaik. Orang lelaki lah. Orang perempuan daripada awal disunatkan bertalbiyah tetapi dengan suara yang perlahan. Itu adalah beberapa perbuatan sunat lah yang disebutkan. Banyaklah dalam buku ni, saya sebut banyak. Ada dekat 13 ke apa ataupun lebih perbuatan sunat ketika kita melakukan ibadah umrah, ketika kita berniat.